إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nun ataupun Hajah Nun Ismail selaku pengerusi moderator kita pada pagi ini. Seterusnya, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat pendengar, sahabat cerita Al-Quran bagi program kuliah Duha kita pada hari Jumaat, pada hari yang sungguh berkat, sungguh baik dan bertuah ini. Sekali lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disatukan hati-hati kita untuk meneruskan siri kuliah kita berkaitan dengan adabul mufrad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya kita dapat bersama dan berkuliah pada pagi ini, yang lebih utama kalau kita boleh renung sekejap di awal ketika mula kita mencelikkan mata kita daripada tidur kita pada hari ini, sama ada jam 2, 3 pagi, 4 pagi ataupun 5 pagi sebelum subuh. Di saat itu kita bersyukur kepada Allah kerana masih mengekalkan kita dengan nikmat-nikmatnya yang cukup banyak. Sama ada dengan nikmat kehidupan, kebahagiaan, ketenangan, nikmat panjangnya umur, keberkatan umur, rezeki, kesihatan tubuh badan. Kerana kalau kita renung sejenak apa yang dialami oleh saudara-saudara se-Islam kita yang berada di bumi Gaza, khususnya di Palestin pada hari ini, belum tentu mereka dapat menikmati seperti mana nikmat yang kita miliki pada hari ini. Di saat kita berada dalam suasana yang tenang, keriangan bersama keluarga kita, mereka sedang meratapi kehilangan sanak keluarga dan ibu bapa di kalangan anak-anak mereka. Di saat kita sudah pun kenyang dengan sarapan pagi kita pada hari ini, bagi yang mungkin sudah pun bersarapan, mereka masih menghitung apakah nasib mereka dari hari-hari yang mendatang. Ketika kita boleh tidur lena dengan tilam yang empuk, rumah yang selesa, saudara se-Islam kita pada saat ini sedang mengutip puing-puing runtuhan rumah mereka yang runtuh akibat serangan daripada Yahudi Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan dengan peringatan itu menjadikan kita menadah dan mengangkat tangan dan tidak meninggalkan kecintaan, perhatian kita terhadap saudara Islam kita. Dan hari ini Alhamdulillah di Malaysia, hampir semua tempat rakyat Malaysia akan menunjukkan solidariti mereka keluar selepas sembahyang Jumaat untuk menunjukkan betapa kebersamaan kita dengan saudara se-Islam kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman. Iman, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan piawaian iman antara hubungan seorang Islam dengan Islam yang lain. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang mukmin kepada seorang mukmin yang lain ataupun Muslim kepada Muslim yang lain seumpama sebuah anggota badan ataupun seperti sebuah bangunan. Apabila satu anggota badan itu merasa sakit ataupun demam, maka seluruh anggota lain juga akan merasai perkara tersebut. Mudah-mudahan dengan mukaddimah ringkas kita pada pagi ini, selain kita belajar tentang adab, bagaimana kita memperbaiki diri kita, kita mengambil sedikit masa untuk kita memperingatkan diri kita supaya di sana masih ada hak-haknya saudara Islam kita untuk memperoleh perhatian, bantuan, sokongan dan doa daripada kita sekurang-kurangnya insya-Allah. Para jemaah muslimin, muslimat dan pendengar bagi sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan kuliah kita berkaitan dengan berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa pada poin yang ke-19. Pada slide yang telah saya ataupun pada kitab yang saya kongsikan sekarang ini di muka surat yang ke-36.
Pada minggu lepas, dalam perbincangan kita, kalau masih ingat ya, di atas tu ada nampak lagi, bagaimana Nabi SAW telah memberikan beberapa wasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antara isi kandungan yang berkaitan dengan berbuat baik kepada ibu bapa ini, terdapat juga pesanan-pesanan lain ataupun wasiat-wasiat lain yang diberikan oleh Nabi kita SAW sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita review ataupun refresh sedikit pada apa yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, antara intipati wasiat Nabi SAW kepada kita ialah yang pertama, janganlah kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang paling utama. Bagaimana yang kita ingatkan di saat kita membincangkan tentang krisis ekonomi, krisis politik, krisis makanan dan sebagainya, krisis kehancuran dan keruntuhan akidah, juga sepatutnya menjadi keutamaan untuk kita memberi penekanan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jaga makan itu penting, jaga ekonomi itu juga penting, tetapi melihara agama, hifzuddin, yang termaktub dalam 5 keutamaan agama Allah Subhanahu Wa Taala diutuskan selain daripada menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, tetapi menjaga agama merupakan juga antara perkara yang penting. Yang kedua, pesan Nabi SAW ialah dengan jangan tinggalkan salat wajib. Bahkan diperingatkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, antara pesanan yang berulang-ulang, terutamanya di saat Nabi kita SAW menghembuskan nafas yang terakhir di atas ribaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ialah Nabi sentiasa mengungkapkan perkataan as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah salat. Jagalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Sebab itu, antara perkara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, apabila kita berhadapan dengan ujian dalam kehidupan kita, termasuk apa yang berlaku terhadap saudara kita di Palestin, selain kita mendoakan mereka ialah dengan kekuatan salat itu sendiri. Dalam salat kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Gaza. Ya Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Allahumma ansur al-islam wal muslimina fi kulli makan wa kulli zaman. Mudah-mudahan dengan iringan doa itu pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merahmati kita, bukan hanya memberikan kebaikan kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemenangan, kebaikan dan naungannya kepada saudara-saudara Islam dan pejuang-pejuang kita di bumi Baitul Maqdis, insya-Allah. Kemudian di antara pesanan Nabi SAW adalah jangan minum arak. Antaranya adalah jangan minum arak kerana ia menjadi pintu kepada segala kejahatan. Yang seterusnya ialah taatlah kepada kedua orang tuamu. Ini di antara intipati yang penting. Sekalipun keduanya menyuruh kamu keluar dari duniamu, maka keluarlah kerananya. Ini boleh juga kita mengambil iktibarnya sekiranya ada beberapa perkara yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini tidak mendapat keredaan daripada kedua orang tua kita. Apa-apa pekerjaan yang mungkin dinilai, yang dilihat oleh neraca pandangan orang tua yang sangat lebih mengenali diri kita,
Alangkah baiknya sekiranya kita mendengar pandangan buah fikiran dari mereka ibu bapa yang mungkin mereka itu tidak setinggi kedudukan dari segi ekonominya, pekerjaannya, jawatannya. Tetapi itulah manusia yang mengerti, yang lebih memahami akan diri kita. Ya? Kadang-kadang mungkin kita nak buat satu keputusan, tetapi satu keputusan itu sebenarnya tidak berpihak kepada kehendak kita, nafsu kita dan keinginan kita. Tetapi pandangan itu dinilai di atas neraca kasih sayang, kefahaman oleh ibu bapa kita yang mungkin lebih tahu dan lebih baik daripada itu. Mungkin kita buat keputusan memikirkan soal kepentingan diri kita sahaja. Tetapi mungkin ada hikmahnya, sesuatu perkara yang bertentangan apa yang kita inginkan tetapi diberikan oleh kedua ayah dan ibu bapa kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini Allah sebut dalam Quran. Mungkin sesuatu benda yang kamu benci itu ianya baik bagi kamu. Mungkin mak kita kata, tak perlulah kau pergi kerja luar negara tu. Contoh. Mak tahu gajinya besar nak. Gajinya 20,000 nak. Kau duduk Malaysia gaji 10,000. Tapi mak rasa lebih baik kau duduk di sini lah. Contohnya. Ini satu perkara yang mungkin kita boleh renungkan seketika apabila ada pandangan kedua yang bukan daripada orang-orang biasa, yang bukan daripada teman kita, tetapi ialah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan redha mereka, Allah Taala itu beriringan dengan redha daripada keduanya. Mungkin hikmah yang kita tidak ketahui. Kita meninggalkan sedikit habuan dunia yang untuk kepentingan kita, tetapi kita dapat meraih keberkatan, kemuliaan daripada perkara yang sedikit. Ini yang disebutkan sebagai keberkatan. Berkat diambil daripada perkataan albir, iaitu telaga, perigi, yang menunjukkan diisi dengan segala air benda yang banyak. Seperti lubang bekas yang diisi dengan perkara-perkara kebaikan. Berkat tidak hanya dinilai kepada suatu benda yang dilihat kepada kuantitinya sahaja. Berkat tidak dihitung kepada jumlah besar dan banyak yang kita nilaikan pada hari ini. Tetapi apabila kita bercakap soal keberkatan, ianya sesuatu benda yang luar biasa. Ianya datang daripada sesuatu jalan yang tidak disangka-sangka. Kelebihan keutamaannya, walaupun pada neraca piawaian pandangan mata kasar kita, ianya sesuatu benda yang kecil dan juga sedikit. Mungkin kita belajar 1 jam hari ini, ataupun mungkin 20 minit. Tetapi keberkatan ilmu yang kita raih sehingga memandu dan memimpin perjalanan hidup kita ke arah kebaikan, maka itu yang lebih kita dambakan. Berbanding kita menghabiskan masa yang begitu panjang, memperuntukkan masa yang begitu lama, tetapi keberkatan ilmunya tidak ada. Malah tidak membawa perubahan kepada diri dan melonjakkan iman kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bimbang, ya. Jadi penting pesanan Nabi, wasiat kepada kita, macam mana sekalipun taatlah, ikutlah kepada keduanya, walaupun Nabi kata, kamu ini keluar daripada duniamu, kan? Dunia kita nak seronok, dunia kita nak begini, kan? Saya minggu lepas ada jumpa seorang sahabat saya, sangat saya terkesan dengan kisahnya. Ini sahabat umrah saya ni. Dia datang melawat saya, dia kata, Ustaz, dulu saya kerja di Singapura. Kalau dengan nilai mata wang, 4 tahun dulu saya berhenti kerja Singapura, dia kata, dengan mata wang dah meningkat ini, kalau tak naik gaji sekalipun, busuk-busuk, gaji saya ada tambahan 5 hingga 10,000 sebulan. Apa bezanya? Saya memilih untuk balik kerja di Malaysia, duduk di Kedah, menjaga orang tua saya, Ustaz. Menjaga ayah saya. Dan demi Allah, dia kata, demi Allah, saya melihat bukan hanya nilai gaji dolar Singapura yang saya dapat. Dia kerja oil and gas, satu syarikat yang besar. Puluhan ribu. Tapi hari ini saya jaga ayah saya boleh lantik seorang helper gaji 6,000 sebulan menjaga ayah saya. Dan saya melihat perkembangan, subhanallah. Pejabat saya asalnya 1 di Kajang, Ustaz, dah bertambah 2 pejabat. Staf saya dia bermula dengan hanya 3 orang partner.
konsultan hari ni dah ada lebih 20 orang staff dan sedang berkembang. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan, ini ialah kisah realiti dalam kehidupan kita. Apabila seorang hamba itu, anak itu, tidak menilai sesuatu keberkatan itu hanya melihat kepada jumlah figure yang diukur pada pandangan mata kasar. Tetapi dinilai di sisi Allah ialah kebaikan dan keberkatan yang kita lakukan. Apalagi pesanan Nabi SAW, jangan membangkang kepada pemerintah. Ini berkaitan dengan undang-undang ataupun sistem sebuah negara. Ini saya pun tak nak ulas panjang. Keenam, Nabi kata jangan lari daripada peperangan walau kamu akan celaka dan teman-temanmu lari. Ini termasuk dalam hukum had juga, lari dari peperangan. Yang ketujuh, carilah nafkah untuk keluargamu selagi mana engkau masih hidup. Nabi suka orang yang tekun dalam hadis yang sahih. Kita berusaha walaupun kita mungkin orang yang pekerjaannya mungkin rendah, gajinya mungkin sedikit berbanding orang lain, tetapi usaha yang disebutkan iaitu orang yang berada tangan di atas, orang yang berusaha memberi, yang hidup daripada usahanya sendiri, maka lebih baik dan mulia berbanding orang yang meminta-minta. Kemudian yang ke-8, Nabi kata janganlah sekali memukul keluargamu. Ini kita bincangkan juga. Hidup dalam suasana kasih sayang. Dan sudah tentu Nabi kita orang yang terbaik dalam memberikan kebahagiaan rumah tangganya, kan? Nabi kata khairukum. Nabi kata yang terbaik daripada kamu ialah yang terbaik pada ahli keluarga kamu. Aku yang terbaik terhadap ahli keluargaku, kan? Ana khairul li ahli. Nabi kata akulah orang yang terbaik terhadap ahli keluargaku. Dan telah terbukti para sahabat yang hampir dan dekat, yang hidup lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Anas bin Malik, seperti Ibnu Abbas yang serta berdamping, Zaid bin Harithah. Tengok testimoni yang tiga-tiga mereka ini, mereka kata kami tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kata memukul, bahkan tidak pernah mengherdik, memberikan kata-kata yang tidak baik kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini isteri seorang je, kan? Tapi macam-macam kita kata kat dia, betul tak? Muhasabah diri kita juga ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai isteri yang ramai, tetapi bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam? Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang dia pernah rasa cemburunya terhadap isteri-isteri Nabi yang lainnya. Dia pernah menepis satu piring kurma yang dihantar oleh salah seorang pembantu isteri-isteri Nabi yang lain. Ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi dengan penuh adab dan sopannya mengutip kurma-kurma yang tumpah itu, mengatakan hari ini ibu kamu cemburu lagi. Dengan tiba-tiba Aisyah sendiri merasa malu akan sikap perbuatannya. Tapi adakah Nabi mengherdik di hadapan sahabat yang mulia? Adakah selepas kepulangan sahabat daripada itu Nabi memukul ataupun menghina akan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha? Tidak sesekali. Sesuatu benda yang berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pengajaran yang cukup berharga untuk kita pelajari. Begitu juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ke akhir hayatnya, ketika Nabi sentiasa mengungkapkan perkataan ila aina ghadin, ke mana aku besok hari, di rumah siapa aku akan pergi besok hari. Ketika sakit Nabi semakin kuat, kemudian para sahabat merasa takjub ataupun merasa pelik. Kenapa Nabi sentiasa mengungkap perkataan di mana giliran dia besok? Nabi tidak pernah mengatakan begini. Akhirnya mereka duduk berkumpul bersama Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang kau nak wahai Rasulullah? Sehingga kau bertanya berulang kali, di manakah kau esok? Rumah siapa kau akan pergi besok? Kemudian Nabi kata, izinkan untuk diriku dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa musyawarah bersama dengan para sahabat, isteri-isteri baginda, untuk meminta keizinan untuk dirinya dirawat di rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Antara isteri yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ringankanlah beban kerana Allah. Maksudnya kita kena banyak tolong manusia. Kita tolong banyak ringankan beban orang. Kita selalu dengar hadis Nabi, kan? Sesiapa yang tolong seseorang itu
dia akan sentiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa jua bentuk pertolongan sekalipun. Daripada sekecil-kecil pertolongan yang kita bantu manusia ini, sehinggalah kepada sebesar-besar pertolongan. Sebesar pertolongan apa dia? Mengorbankan diri, harta dan seluruhnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kan? Kita pernah dengar kisah bagaimana beberapa orang sahabat dalam peperangan cedera parah, yang pertama meminta airnya, dahaga. Di saat air itu sampai kepadanya, dia mendengar orang lain juga memerlukan air yang sama. Belum sempat dia minum, dia memberikan pada sahabat yang memerlukannya. Di saat orang kedua ingin meminum air yang sangat dihajatkannya, dia mendengar yang lainnya juga memerlukan air. Sehingga dibahagikan kepada orang lain dalam keadaan yang genting di antara hidup dan juga mati. Sehingga riwayat menceritakan, mereka itu akhirnya terkorban, belum sempat pun mereka itu meminum air untuk diri mereka. Ini tahap yang tertinggi dalam kehidupan, bukan hanya meringankan beban manusia, tetapi mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sama ada dari segi hartanya, sama ada dari segi tenaganya, sama ada dari segi buah fikirannya. Kadang-kadang kan ada kawan-kawan kita datang jumpa kita, tanya pandangan kita. Dia tahu kita pun bukan problem solver yang baik. Kita bukanlah motivator. Kita bukanlah counselor, kan? Tetapi apabila ada seseorang, we have our shoulder, kita ada bahu untuk kita boleh meringankan beban di bahu mereka. Mungkin sekadar menjadi pendengar yang setia dan baik pada mereka, ataupun memberi sokongan moral, kan? Itulah nilai persahabatan, nilai ukhuwah Islamiyah yang dianjurkan oleh Islam. Kita janganlah kedekut dengan wang ringgit. Kita janganlah kedekut dengan harta benda dan juga tenaga. Tetapi dengan buah fikiran, dengan senyuman pun kita tidak mampu untuk menyenangkan saudara kita Islam yang lain. Nabi kata, la tahqiranna bil ma'rufi syai'a. Jangan kamu mengira kebaikan, meremeh-remehkan satu kebaikan itu. Walaupun kamu menunjukkan wajah yang manis terhadap saudara Islam kamu. Subhanallah. Tidak menuntut sebarang tenaga pun untuk kita mengukir senyuman di muka kita. Tidak berhajat kepada usaha yang begitu keras untuk kita sekadar memberi salam dan menunjukkan. Wala alqa akhaka bil wajhin talq, kata Nabi SAW. Walaupun kita hanya memberikan wajah kita yang manis kepada saudara Islam kita. Satu hari Nabi SAW, dia kata, aku melihat dalam syurga seorang lelaki mundar mandir ke kiri dan ke kanan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang lelaki berjalan ke kiri dan ke kanan. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah amalnya lelaki ini? Adakah solatnya banyak? Qiyamnya kepada Allah? Adakah banyaknya sedekahnya pada fi sabilillah? Ataupun syahid perjalanan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kata tidak. Apakah amalan lelaki ini? Amalannya dia membuang satu halangan di tengah jalan yang menghalangi perjalanan manusia. Subhanallah. Mungkin masa kita berjalan bawa kereta, nampak ada ranting kayu depan taman perumahan kita, kan? Mungkin kita nampak ada bangkai-bangkai yang besar yang menghalang. Ataupun sekarang kita pergi masuk surau masjid dan nampak ada tai cicak, kan? Itu halangan. Membuang satu halangan yang mengganggu laluan manusia. Apa ganjarannya? Nabi kata, aku melihat seorang hamba Allah mundar mandir dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kita mungkin kecil sahaja, kan? Senyum tu kecil, dia tidak memerlukan pada modal wang ringgit, tidak memerlukan tenaga yang banyak, hanya menggerakkan otot-otot di muka sahaja. Tetapi itu pun sebahagian daripada kita berat untuk melakukannya, kan? Ringan kalah beban. Sama dalam apa jua bentuk sekalipun yang termampu daripada kita. Sehingga kalau kita mampu memberikan lebih daripada itu, maka itulah terbaik. Ithar dalam agama Allah, iaitu memberi pengorbanan yang besar pada diri mereka berbanding yang lainnya. Bagaimana Nabi SAW satu ketika lepas solat di Masjid Nabawi, lepas solat, Nabi menerima hadiah yang begitu banyak daripada sahabat. Dan sahabat memberi kurma kepada Nabi, tetapi sebelum daripada rumah seperti kebiasaan, Nabi akan membahagikan tamar ataupun kurma itu kepada fakir miskin di masjid Nabi SAW. Ketika Nabi membahagikan, Nabi tak ambil pun sebahagian untuk disorokkan di sebelah bahagian belakangnya untuk dibawa balik ke rumah.
Dia membahagikan semuanya hadiah yang diterimanya kepada para fakir miskin di masjid. Sehingga tersisa sebahagian orang fakir yang belum mendapat bahagian mereka. Nabi dah berikan setiap orang yang menantikan pertolongan daripada Nabi SAW, hadiah Nabi terima, itu miliknya. Tetapi Nabi tidak menjadikan itu milik dirinya, dibahagikan. Sehingga ada lagi saki-baki yang belum mendapat bahagian-bahagian mereka. Saat itu Nabi SAW menangis. Menangis kerana tidak mampu memberikan haknya kepada orang fakir yang memerlukan pertolongan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau tak perlu bersedih. Kau tidak bersalah dalam soal ini. Kau telah memberikan hakmu kepada mereka. Tapi ia tidak tetap mencukupi untuk memberikan. Tetapi Nabi SAW menangis. Sehingga Sayyidina Ali memberikan beberapa keping dirham kepada Nabi untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Nabi kata, engkau benar wahai Sayyidina Ali. Sehingga wajah Nabi kembali ceria. Kerana dapat memberikan keceriaan. Kerana dapat mengembirakan sebahagian fuqara, masakin, sebahagian orang fakir dan miskin yang menantikan pertolongan daripada Nabi SAW. Bayangkan kita pada hari ini, bagaimana kita sayangnya kepada apa yang kita miliki. Kita sayangnya apa yang kita usahakan untuk kita perolehi, untuk kita mengeluarkan kepada orang lain, sudah tentulah menjadi satu kesayangan. Satu ketika selepas solat asar, seperti kebiasaannya Nabi SAW akan duduk dengan para sahabat berzikir dan berdoa dan memberikan peringatan kepada mereka. Tapi pada satu saat, selesai saja solat, Nabi terus bangun, meninggalkan para sahabat. Kemudian Nabi datang kembali. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami melihat selepas solat tadi engkau terus tergesa-gesa meninggalkan kami di sini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebelum waktu asar tadi, aku sudah pun menumpuk-numpukkan kurma-kurma, makanan-makanan untuk aku bahagikan kepada fakir miskin. Sehingga belum sempat aku siap menyelesaikan semuanya, laungan azan dikumandangkan. Sehingga aku bersegera mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas memberi salam, maka aku mula teringat akan niat aku untuk memberikan sedekah ini kepada fakir miskin. Subhanallah, Nabi tidak menangguhkan. Nabi tidak menangguhkan untuk memberi keringanan kepada orang miskin. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah ke arah kebaikan. Yakinlah, sekiranya kita menolong seorang hamba, mengeluarkan seseorang itu daripada kesusahan, selagi mana kita dalam pertolongan, selagi itulah fi'aunillah, selagi itulah kita dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, 9 wasiat dan peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak semata-mata untuk khalifah ini, tapi juga sebagai panduan untuk kita semua. Berkaitan dengan hubungan dengan Allah, iaitu jangan syirik, berhubungan dengan kedua ibu bapa kita, berhubungan dengan keluarga yang dekat dengan kita, juga berkaitan dengan hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan saudara Islam kita yang lain. Seperti mana kita ungkapkan doa untuk saudara kita yang berada di bumi Palestin, yang berada di seluruh tempat yang bergolak pada hari ini. Tidak terhad di Palestin, di seluruh dunia yang umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kerana ujian kita tidak seberat, serius, tidaklah seberat beban yang mereka tempuhi pada hari ini. Semalam bila tengok satu video seorang doktor perempuan kata, Ustushhidah Hasan, disebut nama, suami telah meninggal, kan? Mereka menyebut perkataan dengan telah syahid suamiku, kan? Setiap saat dan detik mereka kehilangan orang yang mereka sayangi, kan? Tapi pada hari ini kita sayang apa yang kita miliki, yang sebenarnya yang kita sayangi sebenarnya bukan milik kita, yang harus kita berikan kepada orang lain, yang haknya kepada mereka yang berhak. Kemudian yang ke-19, antara pesanan Nabi SAW kata apa lagi? Muhammad bin Kathir, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Atha bin Sa'ib dari ayahnya. Apa katanya? Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, aku datang kepada kamu untuk berhijrah dan aku meninggalkan kepada orang tuaku yang menangis. Beliau lalu berkata, kembalilah kepada kedua orang tuamu, kata Nabi SAW, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Allah Rabbi.
Tuan-tuan yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan. Selagi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kata dia nak hijrah. Satu benda hijrah ni benda baik kan? Benda yang baik. Macam saya sebut tadi lah. Satu kisah sahabat saya tadi. Dia nak pergi kerja di Singapura, tak jauh sangat pun. Hanya seberang, jiran negara kita. Gajinya berlipat-lipat kali ganda. Itu dia kata 4 tahun lepas. Dia kata, Ustaz, kalau saya kekalkan sekarang ni, dengan jumlah mata wang yang makin meningkat hari ni, dan mata wang kita sedikit menurun ni, kalau gaji tak naik sekalipun, busuk-busuk saya dapat tambahan 5 hingga 10 ribu. Gaji dia waktu tu dia kata dah 30 ribu. Tetapi dia memilih untuk bekerja sendiri, buka set up company untuk menjaga orang tuanya. Kan? Dan tangisan mereka itu merupakan tangisan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, sebagaimana kamu nak hijrah tu menyebabkan mereka sedih, Nabi kata balik. Balik kamu semula ke sana. Pulang semula. Dan buatlah keduanya tertawa. Seperti mana kamu dah buat mereka sedih, kamu mesti mengembirakan mereka. Para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Berapa kalikah dalam kehidupan kita telah membuatkan mereka menangis. Dan berapa kerapkah dalam kehidupan kita telah membuatkan mereka tertawa dan bahagia dengan adanya kita di samping dan di sisi mereka. Kalau beginilah arahan Nabi kepada para sahabat untuk mereka sentiasa mengembirakan, menceriakan, membahagiakan. Sudah tentulah kita pada hari ini yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ibu dan bapa kepada kita akan pastikan selagi mana nyawa kita di kandung badan, selagi mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tulang 4 kerat kepada kita ini, untuk kita berusaha membahagiakan mereka, kita akan mencuba sedaya upaya untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita dalam pelbagai apa cara jua sekalipun. Dan sekiranya kita pernah apatah lagi berulang-ulang kali menjadikan mereka bersedih, sehingga mereka menitiskan air mata kesedihan di atas sikap, tingkah laku ataupun perkataan kita lakukan, maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada keduanya sebelum ianya terlambat. Sebelum ianya terlambat. Kerana mereka lah manusia yang Nabi SAW berulang-ulang kali sebutkan, yang untuk kita memberikan penghormatan, untuk kita kebaktian, untuk kita berbakti kepada keduanya sehingga akhir hayatnya. Bahkan sehingga mereka wafat sekali dan mati sekali pun, tuntutan untuk berdoa, untuk berbuat kebaikan, menyambung silaturahim akan sahabat-sahabatnya juga dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu poin yang ke-19. Poin yang ke-20. Apalagi pesanan telah mengkhabarkan daripada Ali bin Ja'ad. Ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah dari Habib bin Abi Thabit. Ia berkata aku mendengar Abu Abbas, iaitu seorang buta, daripada Abdullah bin Amr. Ia berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi untuk pergi berjihad. Tadi hijrah benda yang besar-besar ni tuan-tuan, bukan benda kecil ya. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, Nabi tanya, ayah kamu masih hidup ke? Ayah ibu kamu masih hidup? Dia jawab, ya ya Rasulullah. Nabi kata, maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu itu. Ya Allah, kan? Tengok, walaupun pada sisi kita perkara yang besar seperti hijrah dan jihad itu merupakan perkara yang besar di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tengok apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mak ayah masih hidup ke? Walaupun beberapa pesanan Nabi ini berdasarkan individu-individu tertentu, tapi kita boleh ambil istifadah pengajaran yang ada di sini. Engkau belum selesai lagi jihadmu, buang lagi masalah dalam dirimu untuk berbakti pada orang tuamu, engkau selesaikan perkara itu terlebih dahulu. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kalau perasan tak, dalam perang mana-mana pun yang Nabi sertai, jumlah kematian para sahabat ni ada jumlah yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala sangat memilih di kalangan hamba-hambanya. Kan? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud sekalipun, peperangan yang besar, tentera Islam teruk dilanyak oleh tentera musyrikin, kematian sekitar 70 orang sahabat daripada 700 tentera. Tengok, hampir 10% saja Allah Subhanahu wa taala memilih kerana mereka yang untuk gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, syuhada ini.
Begitulah juga dalam kita perjuangan menentang musuh Allah Subhanahu Wa Taala, di sana di kalangan mereka yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sekiranya kita nak menempuh satu ranjau yang lebih besar, nak hijrah, nak tinggalkan, memang bagus. Itu satu benda yang disuruh oleh agama, kan? Untuk kita berbakti di jalan Allah. Tapi awas, mungkin ada beberapa perkara yang kecil belum kita selesaikan. Ibadat kita dengan Allah, bagaimana kita beramalak dengan dosa-dosa kita dengan Allah. Bagaimana haknya orang tua kita yang masih lagi kita belum laksanakan dan tunaikan. Sebab itu Nabi pesan, kau nak pergi jihad ke? Ya, dia kata. Mak yang kau masih hidup ke? Dia kata ya. Pergilah jihad menguruskan. Nabi kata yang itu kau belum selesai lagi. Yang itu kau belum selesai lagi. Ya? Sebelum kita bercakap soal nak pergi jihad yang lebih besar, uruskan jihad-jihad kecil yang berkaitan dengan tuntutan dan tanggungjawab yang belum kita laksanakan. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana tanggungjawab kita terhadap anak-anak dan isteri kita, bagaimana hubungan kita dengan ahli keluarga kita, bagaimana pula hubungan kita dengan masyarakat dan manusia yang lainnya. Jadi para jemaah muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat beberapa pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perlunya kita berbakti kepada ibu bapa kita walaupun kita berhadapan dengan pertentangan, berhadapan dengan ujian-ujian ataupun kehendak-kehendak yang lainnya dalam kehidupan kita. Di samping kita membuat sedikit review kepada wasiat Nabi SAW dalam pengajian kita yang lepas. Ya. Jadi insyaAllah saya minta di sebaik para pendengar, sahabat SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berhenti untuk kuliah pada hari ini agak awal lebih sedikit, kerana insyaAllah dalam jam 9 nanti kami ada mesyuarat untuk forum integriti bersama dengan Timbalan Mufti Perak yang kita akan laksanakan pada minggu depan. Jadi saya minta keizinan untuk kita berhenti pada lebih kurang 10 minit awal pada pagi ini, supaya saya ada sedikit masa untuk menghadiri mesyuarat pada jam 9 nanti insyaAllah. Apapun, semoga perbincangan kita memberi manfaat bersama pada pagi ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Muhammad Hasbi atas perkongsian ilmu ini. Menunaikan hak kedua orang tua itu merupakan perkara yang agung dan bukanlah perkara yang remeh dalam Islam. Bagaimanapun keadaan orang tua kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk berbakti kepada mereka selama bukan merupakan perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kefahaman bagi kita semua, dengan kefahaman yang sahih dalam memahami syariat Allah SWT, dan sama-sama sebarkan perkongsian ilmu ini sebagai sebahagian daripada amal jariah kita, insyaAllah. Dan Ustaz kita tangguhkan dulu saya majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz mulia. Ya. Sama. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua malam ini pada pukul 8 malam nanti. Terima kasih Ustaz, terima kasih Puan Ainun dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.